Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, sebelum itu terlupa pula Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, Allah SWT mengumpulkan kita pada malam ini, pada malam bulan Jamadil Awal. Kita berada dalam bulan Jamadil Awal, bermakna setelah sebulan lebih kita meninggalkan bulan kelahiran Nabi SAW. Mudah-mudahan bila kita tinggalkan bulan kelahiran Nabi SAW, bukan bermakna kita pun melupakan Nabi SAW. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita orang yang sentiasa mengingati Nabi SAW tidak kira bulan. Dan mudah-mudahan kita mengingati Nabi SAW bukan hanya di mulut kita, tetapi juga dengan perbuatan kita yang terbit daripada hati yang betul-betul mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, kita berada pada malam ini nak bincangkan tentang satu lagi isu yang berkaitan dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak bincang tentang isu Syria, disebutkan tangisan di bumi Syria, ada banyak isu yang kita boleh sentuh dan memang takkan sempat dalam tempoh antara maghrib dengan isyak ini. Mungkin kita ambil masa lebih kurang 1 hari 1 malam. Ni kira saya bagi warning siap-siap pada tuan-tuan. Jadi, tapi kita punya kuliah tak adalah sampai besok subuh. InsyaAllah kuliah kita cuba ringkaskan sampai isyak insyaAllah. Tapi memang kita macam mana sebut tu, maknanya apa? Maknanya kita memang takkan dapat cover semua sekali topik berkaitan dengan bumi Syria. 2 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas, saya dijemput ke masjid ini. 3 tahun lepas pula dijemput ke masjid ini untuk bincang isu berkaitan dengan Mesir. Tangisan di bumi Mesir, lebih kurang gitulah. Tiba-tiba masjid ni jemput lagi sekali, tukar pula tajuk dia, tangisan di bumi Syria pula. Tukar negara. Saya pun tak tahu kenapa Masjid Amaniyah ni suka jemput saya tajuk begini. Tapi tak ada masalah lah. Sebab saya memang terlibat dengan misi-misi bantuan kemanusiaan ke bumi Syria. Alhamdulillah, saya dah pernah masuk pun ke dalam bumi Syria sebelum dan selepas peperangan. Ketika peperangan, bukan selepas, masih perang lagi. Sudah biasa dengan dentuman-dentuman bom yang meletup kiri dan kanan. Biasa je roket lalu kat sebelah dan sebagainya. Dan juga terlibat dalam beberapa siri dokumentari Astro berkaitan dengan Syria. Kalau tuan-tuan tengok di Astro Oasis dan Astro Prima, adalah beberapa episod berkaitan dengan Syria yang kita buat. Alhamdulillah. Cumanya pada malam ni kita bincang secara ringkas. Tuan-tuan nak tengok detail, tuan-tuan cari kat Astro lah. InsyaAllah yang tu ada penuh dengan gambar-gambarnya, video-video yang tuan-tuan boleh tengok. Dan malam ni saya takkan tontonkan pada tuan-tuan video-video yang terlalu menyayat hati, yang menyebabkan tuan-tuan malam ni tak larat nak makan malam lagi. Kejap lagi ada yang dah masak tom yam, tak boleh makan tom yam tu sebab tengok gambar-gambar macam tu. Tuan-tuan kalau tengok gambar-gambar macam tu berlambak ada kat internet, tuan-tuan boleh cari dekat YouTube. Tuan-tuan cari je dengan keyword Syria, tuan-tuan akan jumpa terlalu banyak video-video yang sangat menyayatkan hati kita, dan gambar yang memang tak boleh lepas kat TV. Memang terlampau grafik sangat istilahnya.
Jadi insya-Allah hari ini kita akan bincang, tuan-tuan, ada beberapa persoalan yang akan timbul pada kita. Isu Syria ni dah 5 tahun. 5 tahun. Bermula pada awal 2011, sekarang dah awal 2016. Maknanya dah 5 tahun. Banyak orang tanya saya, antara soalan yang selalu orang tanya apa dia? Ustaz, bila nak habis? Itulah soalan yang selalu. Ustaz, agak-agak bila habis? Memanglah jawapannya macam orang tanya bila nak kiamat. Memang susah nak jawab, kan? Memang tak boleh nak jawab. Nabi SAW bila ditanya oleh sahabat, ada seorang Arab Badui datang jumpa Nabi SAW. Ada yang kata Arab Badui, ada yang kata sahabat daripada Madinah, yang tanya Nabi SAW, mata sa'ah. Banyak ulama hadis sebut, hadis ini diriwayatkan seorang Arab Badui yang tanya, mata sa'ah ya Rasulullah, bila hari kiamat ya Rasulullah. Nabi SAW tak jawab terus. Nabi tak terus jawab bila sekian-sekian, ataupun kau boleh buat kerja lain tak? Tak ada soalan lain kau nak tanya? Tak. Nabi SAW jawab, ma'adat talaha, apa yang kau dah siapkan untuk hari kiamat. Maknanya lebih baik kita tanya benda yang kita boleh buat sesuatu berbanding dengan benda yang memang di luar kemampuan kita. Bila kita cerita tentang bila kiamat, kita pun tak tahu bila kiamat. Dan kalau tahu pun bila kiamat, dia bukan satu benda yang kita boleh lakukan, kita bukan boleh cepatkan atau lambatkan. Dan maka Nabi SAW tanya balik, apa yang kau dah bersiap untuk menghadapi hari kiamat? Maknanya apa? Benda yang kita boleh buat, benda yang kita mampu, bersiap untuk hari kiamat. Jadi kalau orang tanya kita, bila agak-agak perang Syria nak habis? Jawapan yang terbaik adalah, kau dah tolong berapa banyak orang Syria? Macam tu je, kan? Jawab balik gitu. Sebab ada orang dia suka tanya soalan-soalan macam tu, kan? Bila agaknya Islam nak berjaya atas muka bumi ni? Kita tanya balik, kau kalau sedekah untuk perjuangan Islam berapa banyak agaknya? RM1 ada tak? Adalah RM1 sehari, Ustaz. RM1 sehari, tuan-tuan agaklah. Kalau satu orang tu dia nak buat satu banglo besar, banglo harga 1.5 juta contohnya, kosnya, beli tanah, buat rumahnya, kos banglo 1.5 juta. Tiba-tiba dia menambung RM1 sehari. Agak-agak berapa lama dia dah boleh siapkan banglo dia, kan? Memang tak siap-siap lah, melainkan tiba-tiba dapat derma 2.6 bilion, itu cerita lain lah, kan? Okey, tuan-tuan, jadi hari ini insyaAllah kita akan bincangkan beberapa perkara. Pertama sekali, bila bincang tentang isu Syria, kita baca dulu beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang ada kaitan dengan bumi Syria, mengambil keberkatan daripada ayat Al-Quran. Cuba kita tengok dalam suratul Isra, tiap-tiap kali peristiwa Isra Mi'raj, kita buat ceramah, kuliah, forum dan sebagainya, kita akan dengar ayat yang sama mesti dibacakan oleh penceramah-penceramah kita. Ayat daripada surah Al-Isra, ayat yang pertama. Selepas auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama sekali, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa dia? Maha suci Tuhan yang menggerakkan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati kawasan sekelilingnya, supaya kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Okey, cuba kita perhatikan. Allah SWT bagi tahu, Allah memberkati bumi Masjidil Aqsa dan kawasan sekelilingnya, kawasan sekeliling Masjidil Aqsa. Kawasan sekeliling Masjidil Aqsa inilah yang dipanggil sebagai kawasan Syam. Syam. Kalau tuan-tuan nampak gambar kat depan ni, kalau nampak, kalau tak nampak, buat-buat nampak lah, kan? Kenapa pula dia keluarkan Internet Explorer? Tak apalah, kan? Tuan-tuan tengok gambar je lah. Kenapa dia tak keluar dekat? Tuan-tuan tengok dekat peta dunia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh tengok peta dunia, tuan-tuan bayangkan dan tuan-tuan perhatikan Malaysia
Jauh lah, memang tak letaklah Malaysia kat sini. Kalau letak kat Malaysia kat sini, kejap lagi memang tak muat terus masjid tuan-tuan. Nak letak. Okey. Tuan-tuan tengok kawasan, kita ke atas sikit. Tuan-tuan nampak peta ni dari Israel. Sebab peta ni ambil daripada orang putih kan. Mat Saleh diiktiraf lah Israel. Kita tak iktiraf Israel kan. Jadi tuan-tuan tengok belah bawah kiri. Kiri bawah tu Palestin kan, Palestin. Baitul Maqdis tuan-tuan tahulah kat mana kan. Baitul Maqdis tu kat Palestin lah kan. Yang sekarang ni di bawah jajahan Israel. Israel ni kecil je tuan-tuan. Okey, Israel. West Bank ni sekarang bawah negara Palestin kan, Palestin. Tuan-tuan tengok sebelah tepi dia Jordan. Sebelah timur dia Jordan kan. Jordan kat sini. Atas daripada Palestin tu Lebanon. Bahasa Inggeris panggil Lebanon kan, Lebanon. Sebelah timur kepada Lebanon adalah Syria. Syria. Jadi mana kawasan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai haulahu, kawasan sekelilingnya. Saya besarkan lagi sikit tuan-tuan besarkan lagi. Besar sangat pula. Ni dia. Okey. Tuan-tuan kalau nampak benda ni tuan-tuan, kawasan yang disebut dalam Al-Quran sebagai Masjidil Aqsa alladhi barakna haulahu, yang telah kami berkati kawasan sekelilingnya. Kawasan sekeliling kepada Masjidil Aqsa adalah, inilah dia, yang sekarang ni merangkumi 4 buah negara. 4 buah negara ni dipanggil pada zaman Nabi SAW sebagai bumi Syam. Syam ni apa dia negaranya? Palestin, atasnya Lebanon, tepinya Syria, bawahnya Jordan. Jordan, Palestin, Lebanon dan Syria. 4 negara inilah yang dipanggil sebagai Syam pada zaman Nabi SAW, yang dikatakan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan bila Allah Taala sebut barakna, kami telah berkati, maknanya confirm bumi tersebut diberkati oleh Allah. Dah diberkati, bukan akan diberkati. Dah diberkati, barakna, memang confirm Allah Taala dah berkati. Tak ada dalam Quran sebut bumi Selangor diberkati oleh Allah tuan-tuan. Memang confirm tak ada. Batu Kif lagi tak ada tuan-tuan. Memang tak ada. Jadi bila sebut dalam Al-Quran barakna haulahu, memang confirm bumi ni berkat. Tambah pula berkat, tuan-tuan bayangkan Nabi SAW sendiri, satu Nabi SAW sendiri mendoakan, Allahumma barik li Syamina, Allahumma barik li Yamanina, ya Allah berkati kami pada Syam kami. Nabi SAW gunakan perkataan Syam kami ataupun Syam kita. Nabi SAW tak sebut Syam aja, Syam mereka, tak. Nabi SAW gunakan perkataan Syam kita. Maknanya memang Syam itu tanah orang Islam, dan Nabi SAW doakan keberkatan. Mana taknya pula lagi tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW pernah ke bumi Syam. Tuan-tuan pun tahu sejarahnya, Nabi SAW pernah ikut bapa saudara baginda Abu Talib pergi berniaga kan. Waktu kecil lagi Nabi SAW dah pergi ke Syam untuk berniaga, bawa kafilah perdagangan. Itu waktu kecil. Kemudiannya waktu dah dewasa pun Nabi SAW datang lagi ke Syam. Dan paling tidak yang confirm sekali, Nabi SAW sudah datang ke bumi Syam pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana Nabi SAW jadi imam kepada semua Nabi-Nabi yang lain. Maknanya bumi ni bumi yang confirm Nabi dah datang. Dan tuan-tuan pun biasa dengar macam bagaimana Nabi Muhammad SAW membawa keberkatan walaupun baginda waktu tu masih lagi bayi. Kan cerita Halimatus Sa'diyah, tuan-tuan biasa dengar, yang Nabi SAW dibawa oleh ibu susu baginda datang ke kampung Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah bawa. Waktu tu disebutkan kampung tu jadi macam mana? Kambingnya tidak menjadi, kambingnya kurus kering, kemarau kan, pokok-pokok pun kering, kontang. Sekali tiba-tiba bila bawa saja Nabi SAW ke kampung tersebut, apa jadi? Pokoknya kembali hijau, kambing-kambingnya pun terus jadi gemuk ataupun ada susu yang banyak kan. Sedangkan waktu tu Nabi SAW masih lagi kecil.
Baby lagi waktu tu, masih menyusu. Waktu Nabi SAW masih menyusu pun, bawa ke kampung tu, dah ada keberkatan untuk kampung tu. Apatah lagi selepas Nabi SAW menjadi Nabi dan menjadi imam pula kepada Nabi-Nabi yang lain. Maknanya kumpul semua Nabi-Nabi yang lain, kumpul ramai-ramai, sembahyang beramai-ramai dekat Masjidil Aqsa. Tak cukup lagi ke keberkatan bumi tersebut, kan? Yang ini confirm tak ada kat tempat kita, kan? Itu satu. Lagi nak cerita keberkatan bumi Syam tersebut, datang pula para ulama yang begitu ramai yang lahir di bumi Syam, ataupun paling tidak pernah lalu di bumi Syam, ataupun pernah tinggal di bumi Syam sekejap. Contoh imam-imam kita yang paling besar sekali kalau kita kat Malaysia ni, kita biasa dengar Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita sendiri. Imam Asy-Syafi'i lahirnya di Syam. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, kan? Lahirnya di Gaza. Dan Imam Syafi'i sendiri biasa merantau ke banyak tempat, antaranya Syam. Dan juga selain daripada tu, siapa lagi dalam mazhab Syafi'i juga? Imam An-Nawawi contohnya. Imam Nawawi lahir dan meninggal dunia di bumi Syam, di Syria. Siapa lagi? Imam Al-Ghazali contohnya. Ni kita cerita bahawa mazhab Syafi'i, kan? Mazhab-mazhab yang lain pun macam tu juga, berlambak imam-imam yang lahir ataupun meninggal dunia, ataupun paling tidak pernah belajar ataupun pernah tinggal di bumi Syam. Ramai sangat-sangat, tak terkira. Jadi bumi ni bumi yang confirm diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Banyak Nabi SAW sebut tentang Yaumul Malhamatil Kubra, hari pembantaian yang besar. Nabi SAW sebut fustatul muslimin bi ardin yuqalu laha al-Ghutah fiha madinatun yuqalu laha Dimashq khairu manazilil muslimina yawma idzin. Pada hari tersebut dikatakan bahawasanya benteng orang Islam berada di satu tempat yang bernama Ghutah. Dan di Ghutah itu ada satu bandar yang namanya Dimashq. Nabi SAW sebut. Dimashq orang Melayu panggil Damsyik, kan? Dan orang Mat Saleh panggil Damascus. Tuan-tuan tengok kat peta tu, kan? Damascus. Nabi SAW dah sebut pun nama bandar ni disebutkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW sebut bandar itu menjadi tempat tinggal yang terbaik bagi orang Islam ketika itu, ketika berlakunya peperangan besar pada akhir zaman. Bahkan Nabi SAW sebut alaikum bisyam, kalian mestilah menjaga ataupun pergi ke Syam. Dan banyak lagi lah sebenarnya tuan-tuan, ada berpuluh hadis Nabi SAW yang bercerita tentang bumi Syam. Okey, selesai. Ada pula orang tanya, Ustaz, habis tu apa cerita? Kata berkat, habis perang tak habis-habis, kau mana berkatnya? Tengok kita kat sini aman aja, kan? Aman damai je, relax je, tenang aja. Rasa-rasa macam Malaysia berkat lagi kot, kan? Mungkin ada yang rasa macam tu, kan? Ada yang rasa dengan kalau setakat suburnya bumi Syam, kita pun subur juga, kan? Memanglah bumi Syam itu subur. Bumi Syam tu ada buah-buah yang begitu cantik, begitu segar, sayur-sayurannya pun segar, sungainya mengalir deras, cantik. Habis tu kita pun ada juga. Kalau di sana ada buah yang tak ada kat tempat kita, dekat tempat kita ada buah yang tak ada tempat dia. Tuan-tuan tak pernah dengar durian daripada Syam, tak pernah dengar rambutan Syria, tak ada. Habis tu adakah maknanya kita boleh kata bumi kita lebih berkat daripada bumi dia? Tak. Sebenarnya memang semua bumi Allah Ta'ala ni hebat belaka. Allah Ta'ala jadikan baik belaka, kan? Bumi Allah Ta'ala, tuan-tuan pergilah daripada Jepun sampai ke US, buminya baik belaka. Cumanya yang ini dikhususkan dalam Al-Quran, dikhususkan dalam hadis Nabi SAW. Mesti ada kelebihan. Tadi kita dah sebut kelebihan dia, Nabi SAW dah duduk. Kelebihan yang kita boleh nampak dengan jelas para ulama zaman berzaman yang lahir tak putus-putus dekat bumi tersebut. Walaupun perang berlaku sekarang ni pun berlambak-lambak lagi ulama yang datang daripada bumi Syam, daripada Syria, daripada Palestin dan sebagainya. Berapa ramai? Terlalu ramai. Seterusnya lahir juga orang-orang yang memperjuangkan agama Allah SWT, tak berhenti-henti. Bumi Palestin contohnya tuan-tuan, dah berpuluh-puluh tahun perang, tetap lahir para pejuang.
Tak ada pula lahir generasi yang berikutnya, takutlah nak lawan Israel, takut nak lawan Zionis, kan kena bunuh macam maklum aku semua mati. Aku duduk diam sudahlah. Aku ambil duit daripada Zionis, cukup. Aku dapat duit, aku selamat. Bukan setakat selamat, dapat duit lagi daripada orang Israel. Yang penting jangan lawan dia. Kan? Tapi kita jumpa dekat Palestin, tak pernah berhenti pula orang yang berperang lawan dengan Zionis Israel. Daripada satu generasi ke satu generasi, tak berhenti-berhenti, tak putus-putus. Bahkan dia orang boleh pilih pula di kalangan Al-Qassam tu, mereka boleh pilih pula orang yang sembahyangnya berjemaah, yang baca Quran ataupun yang hafal Quran, yang hafal hadis dan sebagainya untuk menjadi tentera dia. Cuba kita kat Malaysia buat syarat macam tu, kelayakan nak jadi tentera, kan? Habis kosong tentera, kan? Sekali sampai dengan panglima-panglimanya pun tak hafal Quran. Betul tak? Maknanya saya bukan hina tentera Malaysia yang baik, yang hebat. Tapi saya nak ceritanya, syarat macam tu tak boleh nak buat tempat kita. Kan? Dia orang boleh buat syarat macam tu sebab dia orang ada terlalu ramai orang-orang yang memang nak berjihad di jalan Allah SWT. Dan bukan berjihad itu sekadar dengan mulut, tapi memang mereka ni orang yang hebat, orang yang berani. Tuan-tuan, berkat bumi tersebut. Di bumi Syria ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengoklah, orang Syria ni dia, kalau tuan-tuan tengok peta tu, Syria ni duduk atas Jordan, tepi Lubnan. Kalau tuan-tuan tengoklah orang kawasan sini, orang kawasan Syria, Jordan, Lubnan ni, dia orang ni, dan juga Palestin, dia orang ni adalah orang yang memang lembut. Dia orang bukan Arab yang kasar. Kalau tuan-tuan perhatikan, orang Arab Syam dia berbeza dengan orang Arab Mesir contohnya, ataupun orang Arab Teluk juga berbeza. Arab daripada Mesir tuan-tuan mungkin dengar ataupun mungkin tuan-tuan kenal orang Arab yang kasar. Tuan-tuan tengok sampai orang cakap Arab ni kasar Ustaz. Nah, sebab yang kita jumpa ramai orang Arab Mesir. Arab Mesir memang kasar. Saya duduk Mesir lama tuan-tuan. Arab Mesir memang kasar. Memang dia punya sifat dia nak buat macam mana tuan-tuan. Dia cara bercakap kasar, makan minum dia pun benda kasar. Makan dia tuan-tuan, roti tu kita kan suka kalau roti yang lembut ni. Roti ni kita suka makan kalau roti tu lembut. Kalau keluar daripada oven tu ataupun daripada kedai roti tu, bakery tu, kita suka yang panas. Yang panas tu kan lembut, sedap kita makan. Orang Mesir tidak. Dia ambil roti daripada kedai roti tu, dia bawa balik, dia jemur dulu, bagi keras. Kan? Dah keras baru dia makan, bau sedap dia kata. Kan lain daripada kita kan. Budaya dia berbeza. Kan? Memang kita kata pelik kau ni. Nampak macam mana dah dia suka, kan? Memang dia macam tu. Dan makanan tu lah makanan ruji dia. Kan? Roti ni panggil aish, kan? Aish. Okey. Kalau bercakap kasar. Kan? Dia bercakap, tanya khabar, Zaya. Tanya khabar tu. Bukan nak bergaduh. Tu kawan baik tu bercakap tu. Syekh, doktor yang alim pun kadang-kadang bercakap macam tu juga. Kita tengok nak bergaduh ke apa ni? Tak. Cakap baik tu sebenarnya, tapi kasar. Kita dengar macam nak bergaduh je kerjanya. Suami isteri bercakap, kadang-kadang kita tengok, ya Allah. Isteri saya, dia saya bawa ke Mekah baru bulan lepas, minggu lepas. Saya dekat airport, dia tengok suami isteri orang Arab kan. Dia kata, bang, dia orang gaduh apa tu? Kan? Saya tengok dia orang, bukan gaduh tu manja tu. Kan? Tu tengah manja tu. Kan? Bercakap tu perkataan dia tu lembut. Tapi ya Allah, macam gaduh. Kan? Tu sampai kita kata orang Arab ni perangai dia kasar. Sedangkan tidak. Bukan semua Arab macam tu. Kita dengar Arab Mesir, mungkin kita nampak kasar. Kan? Bukan semua Arab macam tu. Pada zaman Nabi SAW pun, tuan-tuan kalau perhatikan kisah-kisah dalam hadis Nabi SAW, yang banyak yang kasar, yang pangai macam pelik-pelik sikit ni, banyak Arab Badui. Bukan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi SAW semua terkenal dengan lembut. Dia orang Arab juga. Betul tak? Jadi yang orang Syam ni, dia orang punya lembut, dia orang cara bercakap lembut. Kan? Tanya khabar orang Mesir macam tadi tu kan. Zaya. Dia orang shulauna. Kan? Lembut aja bertanya. Tanya khabar. Shulauna, ishlauna. Tanya tu berlagu. Macam pakai baju Metallica. Kan? Seluar jin ketat. Tanya khabar. Macam tu lah kan. Macam tak kena aje kan. Tapi itulah dia.
Bukan nak ngorat orang ni. Dia tanya sama dia ni. Dua-dua pakai. Satu baju Metallica, satu lagi pakai baju apa? Apa khabar? Macam tu cara tanya khabar. Dia orang Syria. Tuan-tuan kalau tengok orang Syria cakap memang lembut. Cara cakap dia berlagu je. Dia ada lenggok kat belakang dia. Cara orang Syria. Dia punya lenggok kalau dia minta, kalau dia nak jalan, ada kawan halang, duduk tengah jalan kan, contoh kan, dia minta ke tepi sikit, bang tepi sikit. Kita akan cakap macam tu lah kan, bang tolong tepi sikit, saya nak jalan. Orang putih sebut excuse me, dia cakap apa? Dia akan cakap syuaya ya akhi. Dia ada lagu dia, syuaya ya akhi, tepi sikit saudara. Kawan tu tak dengar, buat tak dengar, dia cakap lagi syuaya ya akhi, tepi sikit saudara. Dia lembut macam tu. Kalau 3-4 kali tak dengar juga, dia akan cakap apa? Dia marah. Dia nak marah tu dia cakap macam mana? Syuaya ya hayawan, tepi sikit natang. Macam tu lah. Tu kira marah lah tu tuan-tuan. Kan? Ui, marahnya. Tepi sikit natang. Hayawan natang lah. Kan? Syuaya ya hayawan. Dia tukar. Tu memang kasar betul lah tu bagi orang Syria. Kasar betul kau ni. Relax lah. Tapi cakap lembut dia, itu cara orang Syria. Jadi maknanya dengan lembut dia orang tu satu. Saya nak cerita ni, saya ada kaitkan dengan kenapa isu Syria tak habis-habis. Ni salah satu faktor dia tau. Satu lagi faktornya, tuan-tuan, dia orang dah lembut. Dia orang pula duduk dalam negara yang mana dikongkong dahsyat oleh keluarga Bashar Assad. Bashar Assad sebelum daripadanya bapa je, Hafiz Assad. Hafiz Assad jadi presiden, kemudian dia mati, ganti dengan anak dia Bashar. Kan? Waktu zaman Hafiz Assad ni lagi, dia dah bunuh punya ramai orang Islam. Tak apalah, kita tinggalkan. Pergi kepada Bashar Assad ni. Bashar Assad ni dia doktor. By profession dia asalnya doktor. Tapi dia bunuh orang lagi ramai lagi daripada bapa dia. Dalam tempoh yang lebih pendek daripada bapa dia, dia dah bunuh lebih ramai lagi. Dan dilaporkan yang rakyat Syria yang mati sahaja paling kurang lah, paling lekeh-lekeh pun 1,5 juta dia dah. Itu kira lekeh tu. Kalau kira dia punya statistik yang tak rasmi, jauh lagi banyak lagi daripada tu. Bashar Assad dia boleh bunuh punya ramai orang, dan tentera-tentera dia dan juga kemudiannya tentera ISIS dan sebagainya pun datang bunuh rakyat juga. Terlalu ramai orang yang mati. Tuan-tuan, sebelum daripada peperangan, rakyat Syria ni dia tak bangkit waktu Arab Spring. Tuan-tuan dengar Arab Spring dekat Tunisia. Tuan-tuan dengar Arab Spring berlaku dekat Libya. Tuan-tuan dengar Arab Spring berlaku di Mesir, berlaku juga di Yaman, hampir berlaku juga di Saudi dan Jordan. Tetapi tidak berlaku langsung di Syria. Arab Spring tak berlaku asalnya kat Syria. Tapi tiba-tiba berlaku pada tahun 2011. Bila apa jadi isunya? Bila ada budak-budak yang ditangkap kerana menulis dekat dinding sekolah dia. Dia tengok kat TV tulis, bukan tulis, di TV dia nampak Arab Spring punya berita orang berdemonstrasi, sebut apa? Asy'abu, rakyat mahu kerajaan turun. Rakyat mahu kerajaan turun. Budak-budak sekolah rendah, dia tahu apa tuan-tuan? Bila tengok TV macam tu, ramai-ramai jerit macam tu, best lah dia punya slogan. Dia orang pun conteng dekat dinding slogan tu. Dia orang conteng dekat dinding slogan tu, dinding sekolah. Dia conteng. Kan? Esok je satu sekolah kena tutup. Budak-budak tu kena tangkap. Ramai-ramai yang kena tangkap, dan yang tak terlibat dibebaskan. Ada beberapa orang yang kena tangkap tu tak dibebaskan, daripada satu hari ke satu hari tak dibebaskan. Mak bapak merayu-rayu minta dibebaskan, tak dibebaskan juga. Dia bahkan polis boleh kata, korang anggap je lah anak-anak tuan-tuan dah mati. Tuan-tuan buat barulah. Ni puan ajar polis cakap. Lepas tu saya tak sampai hati nak cakap ayat selepas daripada tu. Dia ada cakap lebih kasar lagi daripada tu. Lepas daripada tu, dia buat apa dengan budak-budak tu? Dia seksa budak-budak tu. Dia pukul, dia belasak, dia dera sampai dicabut kuku budak-budak tu. Kuku budak-budak ni satu-satu dicabutnya. Tuan-tuan tak pelik tau seksaan mencabut kuku ni dekat negara sosialis. Tuan-tuan dengar dekat China pun dia punya hukuman dia lebih kurang sama. Dekat Amerika Selatan pun hukumannya lebih kurang sama juga. Dekat penjara
Inilah antara benda yang diorang buat bila diorang nak seksa tahanan, kan? Dan rakyat Syria duduk dekat dalam negara yang mana memang sebelum daripada perang, memang diorang ni memang hidup dalam ketakutan. Diorang tahu diorang tak boleh cakap apa salah sikit pun, tak boleh kutuk langsung kerajaan yang memerintah. Tuan-tuan, nak bercakap tak berani, walaupun seorang bapa bercakap depan anak, tak berani. Takut anak tu adalah apa? Mata-mata Bashar Assad. Anak tak berani nak bercakap depan bapa, takut bapa tu mata-mata. Maknanya bapa pun sanggup report anak sendiri, dan anak pun sanggup report bapa sendiri. Anak dengan bapa pun dah tak percaya. Adik-beradik lagilah, jiran tetangga lagilah. Nak bercakap tak berani, tuan-tuan. Duduk diam. Tak berani langsung nak bercakap pada kerajaan. Sebab kalau bercakap, maka besok hilang dia, masuk penjara. Sampai dia orang sebut, kawan-kawan saya orang Syria, dia sebut, kami ni bagi kami anggap dinding rumah kami ni ada telinga, kata. Kami nak bercakap seorang-seorang dalam rumah pun takut. Kita relax je, tuan-tuan, kan? Dekat kedai kopi selamba je bercakap, kan? Kau agak-agak 2.6 bilion tu siapa yang bagi, kan? Relax je bercakap kat kedai kopi, kan? Makan roti canai, tak ada pandang kiri pandang kanan, relax je bercakap, kan? Dia kat sana, sorry lah nak bercakap, harga minyak naik, tak ada, ni harga minyak tengah turun, kan? Tak berani nak bercakap, tuan-tuan, tak berani. Sebab dia duduk dalam kongkongan, dalam kerajaan yang sangat ngongkong dan kerajaan yang sangat dahsyat. Ustaz-ustaz kalau mengajar, mana boleh bercakap macam saya bercakap malam ni. Bahkan kalau bercakap, kalau mengajar, pintu mesti buka. Ada seorang syekh tengah-tengah mengajar, tiba-tiba hilang kat masjid, tak datang dah. 2 minggu tak datang. Tiba-tiba datang balik, lebam dah. Tanya syekh kenapa? Rupanya tersilap satu kali je. Waktu dia mengajar, pintu tertutup. Tolak angin tolak, tutup pintu. Tak cepat-cepat buka. Itu je kesalahan dia. Dia pernah mengajar ketika pintu tertutup. Maka terus dibawa ke balai untuk disiasat. Dan bawa ke balai bukan setakat siasat dengan mulut, dengan tangan lah dia tanya. Dia belasah, dia pukul dan sebagainya. Tak kira lah kau tu syekh ke apa ke. Ini benda biasa dekat Syria. Tentera Syria tak boleh semayang, benda tu biasa, tuan-tuan. Kalau kita tanya tentera Syria ni orang Islam ke, Ustaz? Dia asalnya Islam lah, tapi dia dilarang untuk solat. Bahkan siapa yang solat dia ambil tindakan. Kawan-kawan saya orang Syria bukan kata waktu jadi tentera, waktu jadi dia orang masuk khidmat negara. Kat Malaysia khidmat negara seronok lagi, kan? Duduk beberapa bulan khidmat negara. Dia orang khidmat negara 2 tahun. Latihan tentera yang betul selama 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun ikut latihan tentera, selama 2 tahun itu tidak boleh solat. Saya tanya, habis tu kau solat ke tidak? Kalau yang jenis tak jaga solat sangat, dia kata, tak lah, mana boleh, takkan nak solat, nanti kan kena denda dalam tentera, tuan-tuan tahulah macam mana, bukan denda tulis kat whiteboard macam budak sekolah, okey. Yang rajin sikit, dia kata kami semayang macam mana? Carilah belakang bilik air, semayang belakang toilet, kena sembunyi-sembunyi. Nak semayang pun kena sembunyi-sembunyi. Kalau semayang terang-terang, kena tangkap, habis kena ambil tindakan, kan? Sampai gitu sekali. Ini bumi Syria. Walaupun bumi itu melahirkan ramai ulama, tetapi rupa-rupanya, tuan-tuan, bumi ini jugalah bumi yang dicengkam, dipegang oleh orang yang sangat zalim. Dan kezaliman dia tu rupa-rupanya ada hikmah dia sebaliknya pada Allah Ta'ala nak jadikan akhirnya adanya orang-orang yang bangkit, berani untuk memperjuangkan, berani berjuang dan mati syahid. Okey, tuan-tuan, isu Syria ni, kalau kita perhatikan, dia kalau tengok daripada sejarahnya, dia berasal daripada, ikut orang sejarah ni dia bukannya ada hadis yang sahih dan sebagainya, tetapi ikut riwayat sejarahnya disebutkan kenapa nama Damsyik itu Damsyik, yang orang Arab panggil Dimash sekarang ni. Kenapa nama dia Damsyik? Ada yang menyatakan, nak kata sejarahnya lama, nak kata sejarah Damsyik ni lama. Dikatakan Damsyik itu berasal daripada perkataan damu syaqiq. Damu syaqiq. Apa maksud damu syaqiq? Darah saudara. Apa yang dimaksudkan dengan darah saudara? Dikatakan cerita Habil dengan Qabil berlaku di Damsyik. Habil dengan Qabil, anak Nabi Adam, tuan-tuan pun tahu kan,
Bila berbunuh maka jatuh darah, maka dipanggil darah saudara. Darah saudara yang tumpah pertama sekali adalah anak-anak Nabi Adam sendiri, kan, Habil dan Qabil. Jadi darah saudara tu menjadikan tempat itu dipanggil sebagai dam syiq, damu syaqiq, darah saudara. Dikatakan begitu, punya sejarah dia panjang. Sampailah nabi-nabi kemudiannya pun banyak yang dekat kawasan Syria, termasuklah kawasan Damsyik itu sendiri. Termasuklah Nabi Yahya, contohnya makam Nabi Yahya ada dekat Damsyik. Ada dekat satu masjid yang dipanggil sebagai Masjid Umawi. Masjid Umawi. Masjid Jami' Umawi ni sebelum daripada peperangan Syria, dia dianggap sebagai masjid keempat paling terkenal dan paling dikunjungi oleh orang Islam, ataupun paling ingin dikunjungi oleh orang Islam selepas daripada Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestin, di Baitul Maqdis, dan yang keempatnya Masjid Umawi di Syria. Hebat tak hebatnya Masjid Syria ni, Masjid Umawi. Sampai Imam Al-Ghazali, tuan-tuan tahu Imam Al-Ghazali bila dia tulis kitab beliau, kitab Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal, masterpiece pada Imam Al-Ghazali. Bahkan sebelum beliau tulis kitab Ihya, beliau tulis juga kitab bukan sebelum, selepas Ihya beliau tulis kitab Bidayatul Hidayah sebagai mukadimah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab tersebut beliau tulis di menara Masjid Damsyik tadi tu, atau Masjid Umawi itu. Masjid Umawi ni, dan di Masjid Umawi inilah, tuan kalau tengok gambar, saya rasa ada gambar masjid ni. Masjid Umawi. Cantik masjidnya tuan-tuan. Dan di masjid ini sebahagian ulama berbeza pandangan, sebenarnya ada dua pandangan. Tapi salah satu pandangan mengatakan di Menara Putih Masjid Umawi ini, di sini ada satu yang namanya Ma'zarat Sayyidina Isa. Sebab apa? Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, di sinilah akan turunnya Nabi Isa AS. Berdasarkan kepada hadis yang sahih, Nabi Isa akan turun di Damsyik. Kalau tuan-tuan tiba-tiba tengok ada orang keluar daripada batu kif, dia kata dia Nabi Isa, tuan-tuan baling batu je lah kat dia. Memang Nabi Isa AS akan turun dekat Damsyik. Bahkan orang Kristian pun percaya, tuan-tuan. Bukan orang Islam je, orang Kristian pun percaya. Kalau tuan-tuan tengok dekat kawasan yang Menara Putih yang ini, Menara Putih yang ini ni ada banyak rumah orang orang Kristian. Orang Kristian dia buat rumah-rumah dekat kawasan sekeliling ni sebab nak sambut kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Sebab bagi orang Kristian, Nabi Isa akan datang di akhir zaman, akan turun di akhir zaman menyelamatkan mereka. Bagi orang Kristian. Jadi dia orang pun percaya Nabi Isa akan turun balik. Cuma tempat yang sama juga dia orang percaya. Iaitu di Damsyik yang akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan, kalau nak tengok kan, tuan-tuan, saya suka pergi kepada cepat-cepat pergi kepada dia punya kes yang berlaku sekarang. Tuan-tuan tengok, ini adalah kubur Imam An-Nawawi. Kubur Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam kita, Imam An-Nawawi. Dekat sini ada pokok yang besar dekat atas kubur dia. Imam An-Nawawi, nama tempatnya Nawa. Sebab nama Imam Nawawi itu Nawawi itu ambil nama kampung dia. Nama kampung dia Nawa, maka dia digelar An-Nawawi. Nama dia Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi. An-Nawawi tu ambil sempena nama kampung dia. Imam Nawawi lahir di Nawa dan meninggal dunia pun di Nawa juga. Dia meninggal dunia dekat kampung dia, dekat rumah bapak dia juga. Jadi ini contoh Imam Nawawi punya kubur. Tuan-tuan tahu ini diambil gambar ni sebelum peperangan, sebelum perang. Jadi lepas perang apa jadi? Lepas perang yang jadinya adalah yang ini. Tuan-tuan tengok. Ini asal, kalau tuan-tuan nampak, kalau nampak lah, mata tuan-tuan memang power lah. Ni pokok tadi, yang atas ni pokok tadi dah hancur, dan ini tulisan nama Imam Nawawi masih ada lagi tertulis dekat batu tu, An-Nawawi, tahun 630
Tahun 631. Dan tuan-tuan tengok yang tadi tu, bangunan tadi tu dah jadi macam ni. Dah jadi macam ni. Ini makam Imam An-Nawawi. Kan? Kalau tuan-tuan tengok makam Imam Nawawi, ni yang tuan-tuan akan lebih nampak lagi lah. Sebab tadi gambar tadi kan. Inilah dia. Tuan-tuan, ni saya cerita salah satu makam. Nak ceritanya, kalaulah makam Imam Nawawi pun dia orang boleh bom macam ni, apatah lagi lah rumah Pakcik Nawi. Kan? Saya cerita ni macam tu je lah. Dan tuan-tuan tengok apa yang berlaku dekat Syria. Saya ambil secara cepat-cepat je lah tuan-tuan tengok gambar-gambar ni. Sekejap Ini gambar-gambar yang saya ambil sendiri tuan-tuan. Bukan ambil daripada BBC ke apa benda ke, tak. Saya masuk ke dalam Syria, tengok sendiri dengan mata kepala. Jadi ada orang Syiah dia kata, kau percaya buat apa? BBC lah, Reuters lah, semua kafir punya. Kau tak payah percaya lah, ni semua propaganda Yahudi belaka. Ni bukan masalah propaganda Yahudi, kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Bukan tengok TV tuan-tuan. Ini bandar-bandar yang asalnya bandar yang hidup. Bandarnya tuan-tuan asalnya macam bandar kita juga. Macam bandar Baru Selayang lah sebenarnya ceritanya. Ada masjid, ada stadium, ada rumah-rumah, ada sekolah, ada pusat pengajian tinggi, semua ada. Kan? Akhirnya jadi padang jarak, padang terkukur. Kan? Ini contohnya, ini sekolah. Kan? Sekolah hancur macam tu je. Kan? Rumah-rumah ni jadi macam ni je lah tuan-tuan. Kosong, terbiar. Jadi ghost town. Kan? Rumah di dalam bahasa Arab dia panggil Madinatul Ashbah. Dan kawasan ni tuan-tuan yang saya sebutkan ni, ini kawasan ni tak jauh daripada satu lagi makam orang yang sangat kita kenali, iaitu makam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nama tempatnya Ma'aratun Nu'man dekat Syria. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan, kubur dia bukan dekat Damsyik, walaupun pemerintahan berpusat dekat Damsyik, tapi kuburnya bukan di Damsyik. Sebab Khalifah Umar, adilnya Khalifah Umar ni sampai dia beli sebidang tanah daripada seorang padri Kristian dan diwasiatkan supaya jenazah dia dikebumikan di tanah tersebut. Orang tanya, kenapa beli tanah orang Kristian? Tak ada ke tanah orang Islam? Tak ada ke kubur orang Islam? Khalifah Umar punya takut tersilap, terguna satu sen pun daripada duit negara dan duit orang Islam. Maka dia bimbang kalau kubur dia, kalau jenazah beliau dikebumikan di perkuburan orang Islam, tanah yang diwakafkan, dia takut terambil sedikit tanah wakaf orang Islam. Bukan dia tak layak, dia layak, dia orang Islam juga. Tapi biasalah kubur khalifah, nanti kan mulalah orang nak besarkan sikit. Kan? Dia punya batu dia mungkin orang lebarkan sikit. Jadi dia dah terambil bahagian orang Islam sikit, terlebih daripada yang sepatutnya. Kan? Dan waktu tu dia dah meninggal pun, maknanya dah masuk kubur pun dia takut juga. Kan? Dia takut bukan waktu dia hidup je, sampai dia meninggal dunia pun dia risau terambil tanah orang bukan Islam, orang Islam, tanah wakaf orang Islam. Jadi untuk mengelakkan benda tu, dia beli satu lot tanah sendiri dengan duit dia. Dia beli satu lot tanah, kebumikan aku dekat tanah ni. Dia wasiatkan macam tu. Dan kenapa padri Kristian punya tanah dia beli? Rupanya hikmahnya Khalifah Umar ni, cerdiknya dia, bila dia dikebumikan dekat tanah tersebut, padri Kristian tu baru tahu cerita. Hebatnya Khalifah Umar ni, takut nak ambil tanah wakaf orang Islam, sampai sanggup beli tanah sendiri untuk kubur, bukan untuk buat rumah. Kan? Untuk buat kubur pun takut sangat-sangat ambil harta orang Islam. Padri Kristian ni pun masuk Islam. Hebat Khalifah Umar, meninggalnya dia pun jadi satu dakwah. Kan? Kubur dia pun jadi satu dakwah kepada padri Kristian. Dan kenapa padri? Sebab bila padri tu masuk Islam, ramai-ramai pula orang Kristian lain masuk Islam. Dengar cerita padri hebat yang masuk Islam, orang pun tertanya-tanya, kenapa pula padri ni boleh masuk Islam? Dia orang pun dengar cerita Khalifah Umar bin Aziz, dan maka ramai-ramai orang masuk Islam selepas mangkatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hebatnya tuan-tuan. Dan kubur Khalifah Umar tak jauh daripada yang inilah kawasan-kawasan yang kita sebutkan ni, yang dah hancur dan sebagainya ni. Tuan-tuan bayangkan, rumah-rumah ni dulu didiami oleh orang macam kita, yang ada kerja, yang anaknya bersekolah, dekat rumah ni anak ni pernah main, adalah mainan-mainannya semua ada lagi.
kan. Tapi semua bandar-bandar ni semuanya hancur, dah tak ada apa. Tuan-tuan tengok van, nampak van kat tepi tu, van yang kita orang naik. Tuan-tuan jangan salah faham, kan. Memang dah hancur, kan. Tapi adalah sikit 2-3 rumah orang masih duduk. Kita tanya, tuan boleh duduk lagi di tempat macam ni? Dia kata kalau kami pergi tempat lain pun kami kena bunuh juga. Buat macam mana? Kan? Jadi dia kata baik kami duduk je lah sini, kan. Tuan-tuan, anak-anak Syria ni dia biasa je, dia biasa membesar dalam keadaan macam anak-anak kita juga, kan. Pagi-pagi ada makanan, tengah hari ada makanan, malam ada makanan. Tapi akhirnya jadi macam mana? Akhirnya jadi mencari makanan di celah-celah ataupun di dekat batu-batu kerikil. Carilah roti yang ada dan sebagainya, bekas-bekas roti mana yang ada makan. Terpaksa sampai ke tahap, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di Rutah ataupun di Dimashq itu sendiri, di Damsyik itu sendiri, tuan-tuan, sampai ke tahap dia orang terpaksa makan daun-daun kering, ranting-ranting kayu. Itu adalah makanan harian mereka, kan? Itulah makanan dia orang. Dan bila kita bawa makanan, bawa bekalan makanan, bila makanan kita bagi dalam kotak, makanan dah habis, dia buat macam mana? Kotak itu dia potong-potong, dia rebus, dia buat sup kotak. Janganlah tanya sup bunjut tak ada ke Ustaz? Sup kotak tu dia buat sup bagi anak dia makan. Dia bagi anak tu tengok, adalah tu mak rebus sesuatu, bagi makan. Sampai ke tahap, tuan-tuan, ada gambar tapi saya tak nak tunjuk lah. Sampai ke tahap kucing dia sembelih buat makan, kan? Terpaksa, dah ke bulu lah, sampai ke bulu. Kami pernah hantar bulan 11 tahun lepas, bila kita hantar makanan, kita hantar terlambat sedikit. Kita hantar terlambat, kita bawa duit lambat, kita ada kilang roti dekat sana, tuan-tuan. Muslim Care Malaysia, saya dengan Muslim Care Malaysia, kita ada kilang roti dekat Damsyik, dekat tempat bergolak, tempat perang. Kita buat kilang roti kat situ, tapi kilang roti tak akan boleh beroperasi kalau tak ada tepung. Jadi kita perlu hantar tepung daripada luar kawasan yang bergolak tu, dan nak beli tepung kena ada duit. Jadi bila kita terlambat hantar duit, sebab kita kat sini lambat sikit, jadi kita nak pergi sana pun terlambat, lambat sikit je, kilang roti terpaksa tutup, tak boleh beroperasi sebab tak ada tepung, kan? Dan bila tak ada tepung, tak boleh beroperasi, kita tanya akhirnya apa yang berlaku kat situ. Memang dia orang tu lah memang terpaksa makan ranting-ranting kayu dan daun-daun kering. Sebab apa? Sebab kita terlambat bagi duit. Tuan-tuan bayangkan kalau ada yang matilah waktu tu, kan, saya tak tahu macam manalah kita punya perasaan waktu tu, kerana kami terlambat hantar duit, ada saudara kita yang mati. Dan kita kena tahu bahawa orang Syria adalah saudara kita, kan? Saudara kita. Seperti mana tuan-tuan yang sebahagian daripada kita balik kampung semalam kemarin jumpa saudara mara, macam tu jugalah tuan-tuan sebenarnya ada saudara mara dekat bumi Syria, kan? Kita ada Pak Long, ada Mak Ngah, ada Mak Ndak, ada Mak Jang, semua kat sana, kan? Saudara-saudara kita berlambak-lambak ada dekat sana, dan saudara-saudara kita tu sedang mati kebuluran, kan? Dalam kesejukan pula lagi. Dan tuan-tuan tengok, ni saya bawakan satu statistik. Ni statistik tengah tahun lepas, tengah tahun 2015. Kalau tuan-tuan perhatikan, ini perangkaan yang dikeluarkan oleh PBB. PBB bagi tahu dekat Turki saja ada 1.8 juta rakyat Syria yang menjadi pelarian. Tu dekat Turki 1.8 juta. Dekat Lebanon ada 1 juta lebih, dekat Jordan ada 629,000, dekat Iraq, dekat Mesir, dekat Afrika Utara pun ada. Belum kira yang dekat Eropah dan sebagainya. Tuan-tuan, ini perangkaan rasmi, angka rasmi. Dan kita tahu antara angka rasmi dengan angka sebenar, angka rasmi ni masih lagi kecil, angka sebenar jauh lagi banyak lagi. Yang rasmi ni, yang PBB dapat buat statistik, dia dapat buat kajian, boleh tengok. Yang dia tak dapat buat, berapa ramai lagi, berjuta-juta saudara-saudara kita yang tinggal dalam keadaan macam ni lah, tuan-tuan. Ini contoh kemah-kemah dia orang. Ini kira kemah yang selesa lah ni.
Banyak lagi kemah yang kami pergi yang jauh lebih dhaif, lebih teruk lagi daripada ni. Yang mana diorang duduk ni dekat dalam kemah yang kadang-kadang dah koyak, duduk pula dalam musim salji. Tuan-tuan bayang, salji tebal. Tahun lepas salji kita pergi, pijak salji tu sampai ke peha tu punya tebal. Tebal salji tu. Diorang duduk dalam kemah pula koyak. Tak payah tanyalah ada pemanas udara tak Ustaz? Tuan-tuan bayangkan satu gambar, yang ni saya tak letak kat sini. Ada satu gambar 3 orang budak Syria yang kesejukan sangat-sangat, rumah dah hancur, duduk dekat runtuhan bangunan. Dia pasal terlampau sejuk sangat, dia tak tahu nak buat macam mana. Dia lukis gambar alat pemanas tu. Dia lukis gambar alat pemanas tu kat dinding rumah tu. Dia duduk kat depan lukisan tu, panas. Kan? Dia bayang, dia imagine kata ada pemanas tu, padahal dia yang lukis. Tuan-tuan, kalau orang tengah panas kat Malaysia ni, kan, dia kata, buka kipas, kita pun lukis gambar kipas, nak ambil kau. Tu namanya nak kena penampar namanya. Kan? Tapi tuan-tuan, dia orang terpaksa lukis benda tu sebab nak, itu je cara dia nak. Dia boleh rasa, dia boleh panaskan diri dia. Kan? Dan berapa ramai di kalangan mereka yang mati kesejukan. Kan? Ini gambar yang ini di Hams, yang ini di Damsyik, yang ini juga di Damsyik. Hancur tuan-tuan. Tuan-tuan tengok rumah-rumah ni memang rumah-rumah yang orang duduk. Hancur berkecai macam tu je. Dibom setiap hari. Siapa yang bom? Okey. Tuan-tuan, yang bom diorang ni sama ada tentera Syria sendiri. Tentera Syria sendiri yang ada helikopter semua, tentera Syria lah. Ataupun siapa? Ataupun tentera US datang serang bom. Yang baru-baru ni tentera Rusia pun datang serang juga. Tentera NATO pun ada datang serang. Dan tak cukup dengan tu, tentera ISIS juga serang. Jadi diorang ni duduk dalam keadaan diserang setiap hari. Ramai yang berbunuh sekarang ni. Yang bunuh diorang ni ramai, bukan berbunuhan, yang bunuh diorang ni sangat ramai. Tuan-tuan tengok gambar budak ni, kan, dalam salji yang begitu tebal. Cuba saya besarkan sikit dia punya muka, tuan-tuan tengok sendiri. Nampak tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak nampak, besarkan lagi. Pecah lah gambar dia. Terpaksa angkat air daripada jauh, menempuh salji yang begitu tebal. Baju, jaket, nasib baik ada jaket, kan? Tapi jaket ni pun itu je lah yang dia ada, kan? Itu je lah yang dia ada. Dan siapa dia? Tuan-tuan bayangkanlah, budak perempuan ni adalah anak kita sendiri, kan? Saya ada 2 orang anak perempuan. Saya kalau tengok gambar ni, saya bayangkan anak saya kena macam ni, ya Allah, memang confirm menitis air mata, kan? Sebab kita takkan terbayang kata Malaysia akan jadi macam ni, tapi diorang pun tak terbayang diorang akan jadi macam ni. Diorang bukan Palestin, tuan-tuan, yang kita sebut tadi dah 2-3 generasi dah duduk dalam perang. Palestin memang 2-3 generasi duduk dalam perang. Diorang ni baru 5 tahun. Kan? Diorang juga siapa dia? Yang biasa bapaknya arkitek, bapaknya lawyer, bapaknya accountant, bapaknya mekanik, bapaknya cikgu, bapaknya petani, bapaknya driver lori, bapaknya driver taksi. Itulah dia orang, kan? Tapi hari ni inilah yang menimpa dia orang. Dan tuan-tuan, bila bercakap tentang ISIS, saya perlu sebut sikit tentang ISIS ni. Dah dekat pukul 9 ni kita nak sembahyang Isyak. Saya pergi ke Syria ni, antara benda soalan yang saya biasa tanya, pandangan dia orang tentang ISIS. Kalau tanya pada orang kampung tentang ISIS, lagi-lagi dekat kampung yang dekat-dekat dengan kawasan yang pernah orang Syria duduk, orang ISIS pernah duduk, contohnya di kawasan-kawasan yang dekat dengan Iraq,
Kalau tuan-tuan tengok peta ni dekat dengan belah atas ni. Yang di belah atas belah atas ni ISIS pegang. Dan dulu ni kawasan ni adalah kawasan yang sangat dhaif dan sangat mundur. Lagi-lagi waktu zaman Bashar Assad pegang, dia macam dibiarkan. Sebab apa tuan-tuan? Kawasan dia memang kawasan yang jauh daripada ibu negara. Kawasan timur ni memang dibiarkan begitu saja. Dibiarkan mundur. Dan memang kawasan sini tak ada orang duduk. Padang pasir. Jadi kawasan yang orang duduk ni adalah sebelah timur ke atas dekat dengan Iraq, dan juga kawasan barat dekat dengan laut. Jadi bila ISIS masuk daripada Iraq ni duduk sebelah timur. Jadi dia masuk dekat kawasan yang mundur ni dulu. Cumanya apa yang berlaku bila dia masuk? Dia masuk dekat kawasan yang mundur. Kawasan yang mundur ni memang jenayahnya sangat tinggi. Terlalu banyak sangat penjenayah. Kawasan yang mundur, banyak perompak, banyak penyamun dan sebagainya. Bila ISIS masuk, jenayah turun dengan begitu dahsyat sekali. Sebab apa? Sebab ISIS dilaksanakan hudud waktu tu. Jadi rakyat seronok. Rakyat yang biasa dia seronok. Saya bukan kempen untuk ISIS, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan berhenti kat sini, tuan-tuan dengar dulu sampai habis. Memang orang akan seronok bila jenayah turun. Takkan tak seronok kan? Bila jenayah turun, orang seronok lah. Dan memang dia orang seronok je bila ISIS pegang. Saya pun pelik benda, saya tanya pada orang bawa, seronok pula ISIS pegang. Kita pun pelik. Kita biasa dengar ISIS ni kasar lah, kejam lah semua. Okey. Saya tanya pada para pejuang yang dipanggil mujahidin dekat bumi Syria. Tanya pula dia orang, apa pandangan kalian tentang ISIS? Dia orang mula-mula, tuan-tuan, orang pejuang mujahidin ni, dia orang jaga adab dia orang, jaga akhlak dia orang. Dia orang tak suka bercakap buruk pasal orang. Dia orang tak suka cakap pasal ISIS tu pun. Kalau kita tanya tu, dia macam okey lah, okey. Tapi kita tengok muka dia, kita tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kita kata kau kena bagi tahu pada kita orang. Sebab aku kat Malaysia, orang duk tanya aku pasal ISIS. Jadi dia pun bagi tahulah. Dia kata macam inilah. Kami baru je, ni cerita tahun lepas. Ni cerita setahun setengah lepas. Dia kata kami baru je minggu lalu buat pertemuan tiga penjuru. Antara kami mujahidin yang diwakili oleh Jabhah Nusrah, dan satu lagi kumpulan Freedom Syrian Army, Jaishul Ahrar ataupun FSA, dan juga yang ketiganya ISIS. Buat pertemuan gitu. Buat pertemuan ni nak menyatukan serangan kepada tentera Bashar Assad. Bagi Bashar Assad ni jatuh, sudahlah. Kita sama-sama lawan dia. Apa yang dijawab oleh wakil ISIS waktu tu? ISIS kata, mana boleh? Tak boleh pula. Kenapa tak boleh lawan Bashar Assad je? Dia kata sebab bagi kami Bashar Assad itu kafir. Senang kafir dengan orang kan. Bashar Assad ni kafir. Habis tu yang korang ni murtad, kata. Yang mujahidin ni semua ni murtad, kata. Jadi dia kata bagi kami bunuh orang murtad lagi afdal daripada bunuh orang kafir. Jadi dia lebih suka bunuh pejuang-pejuang ni daripada bunuh tentera Bashar. Maka oleh kerana itulah, kalau tuan-tuan perasan dalam 2-3 tahun lepas, bila isu Syria ni nak habis dah, pejuang-pejuang ni dah nak menang dah, masuk saja ISIS, terus perang berpanjangan. Sebab dia bunuh juga pejuang-pejuang tu. Atas alasan apa dia kata murtad? Sebab tak nak join khilafah Islamiyah mereka. Either you are with us or against us. Macam tu je lah senang ceritanya. Kalau kau tak bersama dengan kami, maknanya kau lawan kami. Kau lawan khilafah, kau murtad, maka boleh bunuh. Tapi macam tu senang je dia. Dia je yang Islam bagi dia. Orang lain semuanya kafir belaka bagi dia. Ini masalah besar bagi ISIS, masalah akidah. Dan telah dinyatakan pun oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Dan antara salah satu daripada hadis ni, saya tak ambil hadis yang lemah, ambil hadis yang sahih. Hadis yang lemah dia cerita banyak lagi. Hadis yang kuat, tuan-tuan, cerita tentang bagaimana
Nabi SAW beritahu ada orang yang mana orang ni baca Quran sampai hatta yara bahjatah, disebutkan oleh Nabi SAW, sampai dia nampak keindahan Al-Quran. Dia baca Quran sungguh-sungguh, kan? Dan dia nak mempertahankan Islam. Tapi dengan sebab semangat dia tu yang berlebihan tu, akhirnya dia tengok jiran sebelah dia, dia kata jiran sebelah dia musyrik. Dia kata jiran sebelah dia kafir lah. Sebab buat dosa kafir ni. Maka Nabi SAW ditanya tentang siapa yang lebih teruk, yang jiran yang kena tuduh musyrik tu ke orang yang menuduh tu? Maka Nabi SAW jawab, balir rami, bahkan orang yang menuduh musyrik itu lebih dahsyat lagi daripada orang yang dituduh. Lebih dahsyat lagi dosa dia berbanding dengan orang yang dituduh. Orang yang dituduh tu mungkin buat dosa, kita nafikan, tu sebablah kena tuduh. Tapi orang yang menuduh orang sebagai musyrik lebih dahsyat lagi daripada orang yang dituduh. Sebab jaga-jaga. Hari ni tuan-tuan, dekat Malaysia ada orang-orang yang dah mula macam tu. Sama ada memang dia terus join ISIS sampai dianggap orang lain semua sesat belaka, ataupun dia ambil ajaran yang ke arah itu, yang dekat-dekat macam tu, yang senang-senang sangat nak melabel orang sebagai musyrik, kafir, ahli fasik, bid'ah dan sebagainya. Sikit-sikit itu je dia tuduh orang, kan? Orang berdoa dengan tawassul, oh ni ahli syirik belaka ni. Senang sangat nak mensyirikkan orang. Jadi ajaran-ajaran ekstrim macam ni kena jaga-jaga, kan? Dalam masa yang sama tuan-tuan, Syria ni, Bashar Assad dapat sokongan daripada siapa? Bashar Assad dapat sokongan yang besar sekali daripada Iran dan juga daripada Rusia. Kenapa Iran yang banyak sokong dia? Sebab satu ideologi Syiah. Walaupun bagi Iran, Syiahnya Bashar Assad ini adalah Syiah yang sesat. Syiah kata Bashar Assad punya Syiah sesat. Macam tu. Kita kata orang 2x5 je, semua sesat belaka. Tapi dia kata dia ni sesat. Tuan-tuan, biasalah macam orang Kristian pun macam tu juga. Kadang-kadang kita dengar, kan, gereja ni kata gereja ni sesat, kan? Ajarannya ni kata ajaran ni sesat. Protestan dengan Katolik masing-masing mengkafirkan satu sama lain, kan? Orang tu kafir tu tak? Macam tu, kan? Padahal bagi kita sama je dua-dua, kan? Dua-dua kafir, kan? Dua-dua Kristian. Okey. Syiah pun dia ada banyak kelompok. Syiah yang tertentu, okey, Syiah terlampau banyak kelompok. Yang kelompok yang tertentu ni dia anggap Syiah yang lain sesat. Dia je betul. Yang Syiah yang satu lagi pula dia kata kelompok yang Syiah yang lain sesat. Kita walaupun ada mazhab dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ada mazhab Syafi'i, kita ada Hanafi, ada Hanbali, ada Maliki. Kita takkan kata dia orang sesat, betul tak, tuan-tuan? Kita sembahyang dekat Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram bukan mazhab Syafi'i. Tak pernah pula kita kata tak sah kau sembahyang Masjidil Haram. Mana ada, betul tak? Relax je kita sembahyang. Kalau sembahyang tarawih tu lagi 20 rakaat campur 10 rakaat buat tahajud, semua elok je, tuan-tuan. Okey. Tapi kenapa dia orang boleh tolong juga walaupun dia orang kata sesat? Satu sebab Syiah sama Syiah. Satu lagi sebab peperangan Syria sekarang ni dia bukan lagi peperangan Syiah lawan Sunni. Bukan lagi Syiah lawan Sunni semata-mata. Dia adalah peperangan untuk merebut satu bumi yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW daripada dulu. Dan untuk merebut bumi yang sangat strategik dari segi lokasinya. Tuan-tuan tengok segi lokasi Syria, tadi kita sebutkan Syria ni, tuan-tuan tengok sebelah dia Iraq, sebelah bawah dia Jordan, sebelah tepi dia Lebanon dan juga Palestin yang ada Israel sekarang ni. Sebelah atas dia Turki, negara Eropah. Tuan-tuan, dia duduk dekat tengah-tengah antara Iraq dan juga Turki, kan? Dan juga laut ada pula tepi dia yang mana orang pergi ke Eropah terus, kan? Daripada laut tu juga boleh lakukan serangan ke Eropah ataupun daripada Eropah ke negeri Arab. Memang lokasi dia sangat-sangat strategik. Jadi itu satu lokasi dari segi geografi. Yang keduanya minyak. Syria juga ada minyak. Okey. Jadi antara sebab peperangan akhir zaman, antara sebabnya adalah minyak. Kan? Iraq berlaku peperangan antara sebabnya kerana Iraq adalah lubuk minyak antara yang paling tinggi sekali di dunia, kan? Antara. So Syria juga begitu. Syria juga ada minyak. ISIS pegang kawasan-kawasan yang banyak minyak. Memang dia ambil minyak bertong-tong, dia hantar dijual. Okey. Tuan-tuan, bagaimana pula dengan US, NATO dan sebagainya? Ada orang pun serang juga.
Dia orang pun cuba nak bina pengaruh juga dekat Syria. Dia orang bayar juga kepada Freedom Syrian Army. Dia mengaku, dan Freedom Syrian Army pun ada yang jawab, mengaku kata kami terima juga dana daripada US. So yang jadi mangsa siapa? Yang jadi mangsa adalah rakyat Syria sendiri, orang awam kan, yang menjadi mangsa, yang dibom saban hari. Sampai dengar bunyi bom tu benda biasa dah bagi dia orang. Tuan-tuan, saya duduk dekat dalam Syria tu, bila bunyi bom depan, bunyi bom sana, dia orang ni boleh buat lawak lagi sama dia orang Syria ni. Saya tengok satu dia orang, biar betul korang ni kan. Bom, saya tanya berapa jauh tu bom tu, dia kata tu adalah dalam 500 meter dia kot. Amboi, 500 meter dekat betul kan. Kita dah berdebar dah dengar lagi bunyi bom, lagi kuat lagi daripada tu. Yang tu berapa jauh? Tu 300 meter tu depan tu kan, luar rumah kita tu. Kau tahu yang disempang tu, tu lah. Dia cerita tu tuan-tuan, macam ada bunyi mercun kat depan ni. Kat mana dia main mercun tu? Tu ujung taman. Macam tu lah. Ini bom betul-betul tuan-tuan. Dah lah makin dekat pula. Tadi 500 meter, ni 300 meter. Kita dah risau, dah mengucap je kan. Kawan saya seorang tu tengah mesej isteri dia. Handphone ni dah jadi macam kipas, dah menggeletar. Ketakutan. Tak apalah, dia relax je, gelak. Habis dia bunyi bom tu, jom keluar, kita pergi ziarah tu. Kawan tu baru meninggal. Relax je. Dia kata biar betul nak keluar tengah bom macam ni. Kata relax, tak apa. Okey, jom jalan. Jadi kita tanya, korang ni hidup macam mana sebenarnya? Dia jawab simple je. Dia tunjuk, Allah kan ada. Sebab itu je. Kata ya Allah, memang kuatlah jiwa dia orang kan. Bila kita baring tengah-tengah tidur, tiba-tiba bunyi roket. Roket tu tuan-tuan bukan jauh tuan-tuan, lalu tepi dinding je. Saya tidur sini, saya tidur betul-betul tepi dinding. Di sebalik dinding tu je roket tu lalu. Rumah depan kena. Kan? Kalau lah ada angin tiup ke apa ke, kan? Ada ribut tiup ke, memang habis lah. Malam ni tak ceramah lah kat sini tuan-tuan. Meletup depan kan, dan sebagainya. Kita terus terbangun. Waktu tu taubat memang taubatan nasuha semua lah tuan-tuan kan. Memang mengucap tu Allah istighfar semua-semua dah kan. Kalau mati aku mati dah habis dah kan. Tuan-tuan, orang Syria dia punya tenang dia, tapi dia tetap tenang. Dia kata bumi barakah kan. Allah, dia boleh jawab Allah akan ada. Dalam keadaan bila kita tanya, kau nak makan apa? Kau dalam keadaan macam ni, kau makan apa? Kedai mana dia buka apa semua, kau nak makan macam mana? Ya, Allah ada. Sedangkan dia orang ni dulu ni orang kaya. Saya tanya yang seorang-seorang tu, yang seorang tu farmasis hebat, Allah yarham, dah meninggal lah kawan saya tu. Yang seorang lagi ada kilang 3-4 buah. Yang seorang lagi saya tanya lawyer yang ada firm sendiri. Yang seorang lagi accountant yang ada 3-4 syarikat accountancy. Dia bos syarikat accountancy yang besar. Masing-masing tu orang-orang berada belaka rupanya. Bukannya orang yang miskin, orang yang memang tak ada duit, tak. Saya sempat interview itu dekat program Astro. Seorang tokey syarikat transport, lori-lori apa semua dia ada. Duduk dekat dalam kemah yang begitu kecil, gembala kambing untuk makan. Dia bela kambing. Orang yang educated, tengok dalam kemah dia ada buku apa? Ada kitab Riyadus Salihin. Kitab Riyadus Salihin. Itulah yang dibaca pada anak-anak dia. Hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam An-Nawawi. Hari-hari itulah bacaan dia kepada anak-anak dia. Baca kitab hadis. Kita katnya tuan-tuan berapa banyak hadis kita dah baca? Tak ada perang tuan-tuan. Ke sebab tak perang? Jangan doa jadi perang kan? Tapi jangan tunggu sampai perang baru nak baca Quran, baru nak baca hadis. Saya tengok seorang-seorang. Tapi tuan-tuan, Masya Allah, dia orang ni memang orang yang kental. Tapi Alhamdulillah lah, musim care kita ada buka sekolah kat sana. Itu bukan gambar model tuan-tuan gambar. Budak-budak ni lah yang kita tengok, budak-budak yang macam tu lah, makan minum ni kira okey lagi lah. Ada lagi makanan yang kita tengok kadang sampai tinggal tulang aja. Yang itu lebih dahsyat lagi lah. Dan mana gambar sekolah tadi ni? Kita buka sekolah, kita bagi dia orang, sebab dia orang, kita tahu dia orang ni adalah generasi yang mana ni sekolah ni dalam
Yang sekolah yang ini dalam kawasan Syria. Sekolah yang ini di Turki. Kita ada 7 buah sekolah alhamdulillah sekarang ni untuk pelarian Syria dan untuk orang Syria yang dalam Syria. Yang kebanyakannya di luar Syria lah. Yang 6 buah di Turki. Bangunannya baru ni diberikan oleh PBB sendiri. Alhamdulillah PBB percaya. Maka sekolah yang kita buka asalnya studennya, waktu saya pergi mula-mula ada 200 orang student. Saya pergi lagi sekali dah jadi 1000 orang student. Baru ni naik lagi beribu-ribu dah, saya pun tak tahu berapa ribu orang student dah sekarang. Dan guru-guru waktu mula-mula pergi ada berapa puluh orang, naik jadi 100 lebih guru waktu saya pergi tahun lepas kan. Dan memang nama sekolah ni pun Sekolah Muslim Care. Sekolah Muslim Care. Sekolah Muslim Care Malaysia. Dan tuan-tuan tengok ni kabin kan. Kabin ni pun sebab ada orang Turki yang tolong wakafkan tanah ni, kita beli kabin buat jadi sekolah untuk diorang. Dan kita buat sekolah sebab apa? Sebab kita fikir diorang ni perlu pendidikan. Kalau perang habis nanti, diorang ni lah yang kita harapkan dapat membangunkan semula bumi Syria. Kalau diorang duduk macam yang tadi tu kita kata hanya semata-mata makan pun tak ada apa semua, duduk cari roti dekat celah padang, dekat celah-celah pasir, batu-batu. Sekolah memang confirm tak pergilah, sekolah kena bom dan sebagainya. Lagi 20 tahun agaknya apa jadi pada diorang? Membaca, menulis tak reti, apa pun tak tahu kan. Siapa yang akan jadi engineernya, siapa yang akan jadi doktornya, siapa yang akan membangunkan negara diorang balik. Jadi kita harapkan so kita pun buka lah sekolah untuk diorang. Dan mudah-mudahanlah kita adalah sesuatu yang kita dapat buat lah untuk diorang. Ini pejabat kita dekat sana, pejabat Muslim Care Malaysia di sana. Dan memang sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar di IKIM FM, setiap hari ada lintas langsung daripada sana. Wakil Muslim Care sekarang ni memang pergi ke sana bersama dengan DJ radio IKIM FM. Hari-hari ada lintas langsung daripada sana. DJ Nick Hasnah ada di sana sekarang ni. Dan dia laporkanlah setiap hari. Tuan-tuan nak dengar laporan yang terkini, tuan-tuan dengar dekat IKIM FM. Memang ada laporan dia bersama-sama dengan wartawan harian Metro pun ada juga. So kalau beli harian Metro pun ada berita-berita tentang budak-budak ni insya-Allah. Dan cukup setakat tu insya-Allah untuk malam ni. Dan tuan-tuan kalau hendak menyumbang, saya tak buat kutipan tu sebenarnya malam ni. Dan saya pun bukan berniat nak buat kutipan tu pada malam ni. Cuma saya besarkan gambar ni untuk siapa-siapa yang nak ambil nombor akaun kan. Tu dia. Okey, jadi saya besarkan sini je lah. Okey. Nombor akaun Muslim Care Malaysia. Saya berani sebut pasal Muslim Care ni sebab saya dah tengok sendiri apa yang diorang buat kat sana. Saya bukan AJK Muslim Care. Ustaz Nazmi Abdul Karim, Ustaz Nazmi orang panggil Ustaz Smackdown kan. Beliau memang Esko Muslim Care dan beliau memang bertanggungjawab isu kaitan dengan Syria. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Dan saya sebab tengok dengan mata kepala, saya pergi sendiri, tengok sendiri. Jadi itu sebab saya berani. Kalau NGO lain, bukan saya kata menipu ke tidak sama sekali. Saya tak tuduh mana-mana NGO yang lain. Semuanya bagus belaka insya-Allah, semua nak buat baik belaka. Cumanya saya sebut pasal Muslim Care sebab saya berani, sebab saya tengok sendiri kan. Dan memang saya dilantik pun sebagai duta Muslim Care untuk bicarakan isu Syria dan isu yang berkaitan dengannya. Jadi cukup setakat untuk malam ni. Dan macam saya sebut tadi, dia masih lagi ringkas sebenarnya malam ni. Saya tak bincang isu politik sangat, tentang politik dalaman Syria. Saya juga tak bincangkan isu Syiah yang banyak sangat isunya sebenarnya. Dan kat Gombak ni pun ada Syiah yang cuba masuk dan sebagainya. Tuan-tuan kena perhatikan juga. Syiah ni mula-mula dia tunjuk baik depan kita, tapi kalau dia memerintah, inilah yang jadinya kan. Dan isu Rusia, isu NATO dan sebagainya juga kita tak bincangkan secara panjang lebar kan. Dan cukuplah saya sebut Syria sekarang ni dia menjadi menjadi mangsa rebutan daripada pelbagai pihak untuk merampas negara mereka. Dan
yang menjadi mangsa yang paling besar adalah rakyat Syria yang merupakan saudara-saudara kita. Dan selalu-selalulah kita ingat satu perkara. Apa dia? Ingat jelah di padang mahsyar nanti bila kita nak minum telaga Nabi SAW, kita agak-agak macam mana kita nak minta daripada Nabi SAW. Dalam keadaan dekat atas muka bumi dulu, kita biasa membiarkan umat Nabi SAW mati kelaparan, mati kehausan, mati kesejukan. Sedangkan Nabi SAW sangat sayangkan umat Nabi SAW. Dalam hadis yang walaupun sebagian ulama hadis sebut lemah, man asbaha wa lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum, siapa yang berpagi-pagi tidak mementingkan, tak ambil berat, tak peduli urusan orang Islam yang lain, maka bukan di kalangan mereka. Jadi mudah-mudahan kita ni digelar sebagai umat Nabi SAW di padang mahsyar. Kita nak sangat-sangat Nabi SAW mengaku sebagai umat, maka di atas muka bumi ini waktu kita hidup, kita caknalah tentang umat Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana qarabatin lana fi dinina wa ahli kutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadika wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nasabil khair wa kfa kull syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتي نصر المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.